Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kali sama-sama kita mengucapkan syukur tinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam perkunanya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini untuk kali kedua lah bersama saya. Minggu lepas tu ganti je tu dia tu. Malam ni baru betul-betul. Selain daripada kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kerana dengan nikmat yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita tak putus-putus, walaupun adalah sebahagian perkara yang kadang-kadang kita ni kurang daripada orang lain, ya tak? Ada sakit sana, sakit sini, dan ada yang isteri meninggal, ada yang suami meninggal, ada yang anak meninggal, kan? Satu dua kekurangan yang Allah Taala bagi itu sebenarnya Allah Ta'ala ni bersifat hakim. Hakim ni yang mempunyai hikmah. Dia ada hikmah di sebalik perkara yang berlaku. Dan kalau kita kaji kekurangan yang ada pada kita sebenarnya, dia buat hal lagi dah. Dia ujian kan, ujian tu. Kekurangan yang ada pada kita sikit sebanyak tu sebenarnya, kalau nak dibandingkan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi itu, banyak lagi. Banyak lagi. Ni pun ini nampak budak ni bila nak mengajar ni. Asyik tak ada sentuh apa-apa pun. Kan? Sebenarnya kita yang susah ni tuan-tuan, ada lagi ramai orang yang susah daripada kita. Ustaz Khairuddin, Ustaz Kamarudin mungkin dia selalu buka YouTube tengok kan. Dia tengok dalam YouTube tuan-tuan, ada seorang perempuan yang nama dia Munibah. Tak pernah tengok Ustaz? Yang nama perempuan nama Munibah. Dia ni orang Pakistan. Dia ni lumpuh keseluruhan badan. Bukan nak cerita pasal perempuan ni, tapi perempuan ni memang cantik lah, kan? Dia orang Pakistan. Saya tengok cuma satu petikan yang orang hantar kat kita lah, ya. Dia ni salah seorang ikon di Pakistan lah hari ni. Dia ni cacat sebab dia kemalangan. Dia balik kampung, kemudian accident sebab driver tu tertidur. Accident. Badan dia hancur habis, dalaman luaran, dan sebahagian besar badan dia tu dimasukkan besi. Masuk besi. Dan dia dikatakan dia ni akan lumpuh sepanjang hidup dia. Memang lumpuh lah. Dia memang hantar wheelchair 24 jam. Hantar wheelchair. Bukan orang itu yang saya nak ketengahkan. Dan bukan buat pasal dia accident tu tak. Tapi pasal speech dia tu, ucapan dia. Dia berucap di hadapan orang ramai tentang kecacatan dia. Dia kata wheelchair ni bukan kekurangan pada dia, tapi sebenarnya kelebihan. Setelah dia duduk atas wheelchair dan dia cacat, tak boleh gerakkan badan, melainkan tangan je boleh bergerak. Dengan mulut je. Mata, mulut boleh bergerak lah. Tapi sebenarnya lepas dia lumpuh tu, banyak benda baik yang dia dapat berbanding yang dia tak dapat masa dia sihat. Dia kata dia tak sedih sedikit pun. Dia kata apa tau? Dia kata we have so much to be grateful to God. Kita ni sebenarnya banyak yang kita boleh bersyukur dekat Tuhan. Banyak sangat dia kata. Kan? Sebenarnya satu kekurangan yang kita ada, sebenarnya nak dihitung banyak lagi benda baik, benda lain yang kita boleh bersyukur pada Allah Ta'ala, pada Tuhan. Dia kata begitu. Dan dia tak sedih sedikit. Baguslah dalam speech dia betul-betul. Kita perempuan tau, tapi dia bagi speech dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia mantap lah. Level A+ lah. Tapi isi kandungan dia tu, sampai kita dengar meremang bulu roma tu. Saya naik bulu roma, saya dengar dia speech. Speech. Dia bagi ucapan. Dia kata we have so much to be grateful to God. Kita ada banyak yang kita kena bersyukur dengan Tuhan. Banyak sangat dia kata. Panjang lagi lah dia beritahu.
Saya betul-betul terpegunglah dengan ucapan dia tu. Kita orang Islam pun kadang tak sampai tahap tu. Jadi kita pun sama. Kita pun sama. Sebenarnya di samping kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan segala kurniaan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, bahkan nikmat ni tuan-tuan Allah Ta'ala akan tanya. Maka salah satu caranya ialah kita buat ibadah yang baik hari ni, kita semayang, kita bersedekah, kita baca Quran, kita berzikir, kita tak buat perkara yang haram. Kemudian kita nak buat korban pula hari ni esok kan. Di samping ibadah yang kita buat semua ni, di samping kita bersyukur pada Tuhan, dia juga sebenarnya satu perkara yang kita kena berbangga lah. Berbangga dengan ibadah ni tak salah. Anas bin Malik ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buat benda baik orang puji. Memang orang yang buat benda baik ni dia layak dipuji. Kan? Apa akan jadi? Nabi kata tilka ajil busyra, Nabi kata al-mu'min. Itulah berita baik orang mukmin yang dia dapat di dunia. Orang terima kasih kat kita, orang puji kita benda baik. Cuma kita yang dipuji ni tak boleh bangga lah, tak boleh riak pula. Ya tak? Tapi kita kena rasa alhamdulillah aku Muslim, aku boleh buat benda baik, aku begitu, aku begini, tak apa. Sekadar kita nak berbangga. Macam Nabi Sulaiman alaihissalam, bila orang puji dia dalam Quran, dia kata hadza min fadli rabbi. Salah satu cara kita lah. Ini adalah kelebihan Tuhan. Kita sebut di sisi orang ramai, orang puji kita ada hadza min fadli rabbi. Nak cerita kita buat ibadah ni di samping kita bersyukur, salah satu cara kita syukur pada Tuhan lah. Bersyukur dengan mulut. Kita dah belajar dulu pasal iman. Iman ni tasdik dengan lidah, ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati, kemudian menzahirkan dengan amal perbuatan. Tak cukup kita bersyukur, kadang kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah saja. Tapi kita ni malas sangat nak datang ke masjid surau, malas sangat nak sembahyang berjemaah. Hari ni tuan-tuan, berapa ramai orang yang nak mempertahankan agama dia. Kononnya orang kafir nak runtuhkan Islam, nak menjahanamkan Islam, nak buat begitu pada Islam, nak menghina Islam. Kan? Tapi sedar tak sedar sebenarnya kita sendiri yang bernama umat Melayu dan umat Islam di Malaysia ni, kita sendiri sebenarnya meruntuhkan agama kita. Sebenarnya. Kan? Pasal apa? Kita tengok di masjid dan surau, berapa kerat yang datang sembahyang berjemaah. Bukankah Nabi kata man aqama solat? Tuan-tuan ingat hadis ni. Faqad aqamadin. Siapa yang mendirikan agama, siapa yang mendirikan sembahyang, dia sudah mendirikan agamanya. Wa man taraka solat faqad hadamati. Siapa yang meninggalkan solat, dia sudah meruntuhkan agama. Dan salah satu bentuk meninggalkan solat ialah meninggalkan solat berjamaah. Tak mari sembahyang berjamaah sebenarnya kita sudah dikira meninggalkan solat, walaupun tidak berdosa di atas solat itu, tapi dipanggil berdosa kerana meninggalkan solat berjamaah. Kan? Banyak kisah kalau kita belajar tuan-tuan. Sebab itu sebahagian daripada ulama dia cenderung mengatakan sembahyang berjamaah ni wajib. Pasal banyak sangat. Bukankah pada zaman Nabi 2-3 orang buta datang jumpa Nabi, minta dengan Nabi, aku ni tak nak datang sembahyang berjemaah. Pasal apa? Pasal aku buta. Laisa yaqudun, laisa qaidun yaquduni ila solah. Aku ni buta, tak ada orang nak bawa aku pergi berjemaah. Nabi kata atas ma'ul hayya 'ala solah, hayya 'ala falah. Kau buta, tapi kau dengar tak hayya 'ala solah, hayya 'ala falah? Dia kata aku dengar. Nabi kata fa'ajib, kamu kena datang walaupun kamu buta. Nampak? Buta pun Nabi suruh mari juga. Tak ada orang nak bawa. Meraba lah. Dan benda ni betul-betul berlaku. Saya pergi mengajar dulu di surau Selayang, Taman Selayang Idaman nama dia. Sempatlah saya ceramah di situ dah 3-4 bulan. Tapi kena sack. Bukan sack tu tau. Ni sack lain. S-A-C-K. Bukan S-A-X. Bukan S-E-X. Kan ingat S-E-X pula. Saya perasan bila saya mengajar, saya perasan ada seorang pakcik tu duduk ujung lelaki selalu lah. Tapi mata dia pejam. Mula-mula dulu lah, mula-mula saya kuliah 1-2 kuliah, buta. Memang dia buta. Lepas tu bila saya dah habis kuliah, saya sembahyang isyak, saya jadi imam. Lepas sembahyang saya duduk sebelah dia sembahyang sunat. Saja nak menyembang dia, saya duduk sebelah dia. Lepas sembahyang
Cakap Ustaz, saya kau ni. Salah. Dia cakap dengan saya, Ustaz mengajar dia. Oh. Saya tanya dia, Haji tak nampak kau? Saya buta dia kata. Oh, berapa lama dah? Dia kata, Haji buta kau? Tak elok lah kan? Haji tak nampak, dia tak nampak. Dah 10 tahun dah dia kata buta. Oh, lepas tu sekarang buat kerja apa? Dia kata, saya tak kerja lah. Pasal dia ada pencen. Dia dapat pencen ilat kan. Dia dulu kerja kerajaan. Dapat pencen ilat power haji apa tak tahulah. Isteri saya pun dia kata menjahit. Anak pun semua dah lepas belajar. Semua universiti semua dah kerja dah. Cuma ada seorang lagi yang belajar universiti dia kata. Jadi saya memang 5 kali satu hari memang kat sini tempat saya. Lain pada tu saya duduk rumah lah. Dia kata dengan rumah saya. Tolong apa yang patut. Lepas dia balik tu saya tanyalah karya apa imam tu saya tanya kan. Macam mana dia? Rumah dia kat mana? Rumah dia belakang tu. Lebih kurang 100 meter dengan masjid. Jauh tu. 100 meter dengan masjid. Habis tu dia kata macam mana dia datang? Dia datang, dia akan meraba-raba pagar-pagar. Sebab dia rumah lot tau, tapi dia pagar rapat-rapat. Dia akan pegang pagar-pagar orang. Gitulah setiap hari. Saya betul-betul terkesan nak kata kalau aku buta lah saya, aku tak tahu. Kalau kita buta tak boleh sampai tak, kita tak tahu lagi. Kita tak tahu. Kuku ustaz kalau buta